Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah kita di Masjid Darul Ghufran pada pagi ini? Ustazah harap sedang dalam keadaan yang sihat sejahtera hendaknya. Siapa bersama dengan kita pada pagi ini? Kalau boleh saya lihat teman-teman kuliah kita. Okey, Kak Saadah kita daripada ruangan YouTube sebagaimana biasanya itu kan. Salam Ustazah. Ya, salam. Haji Aisyah kita. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi dan semua teman-teman pencinta ilmu. Ramai ya hari ni, Masya-Allah. Kak Siti juga ada dengan kita hari ni. Kucing tak kirim salam dengan saya ya Kak Siti. Ni Kak Samsia juga. Assalamualaikum Ustazah. Belajar online. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Samsia, terima kasih bersama dengan kami. Assalamualaikum Ustazah yang dihormati. Waalaikumsalam warahmatullahi. InsyaAllah ramai ya dengan kita pada pagi ni. Kak Nisa juga beri salam pada kita. Assalamualaikum Ustazah dan semua sahabat kuliah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kak Nisa. Kak Noh sebagaimana biasanya. Hari ni adik-beradik kat sini ya. Kak Siti dengan Kak Noh. Okey, dan pihak MDG. Kak Rohaya juga. Terima kasih Kak Rohaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masya Allah ramai ya di sini bersama dengan kita pada pagi ini. Masya Allah meriah. Ya. Salam Zulhijjah. Ya, salam Zulhijjah Kak Musliah. Masya Allah. Apa tu? Kak Mas juga dengan kita pada pagi ni. Okay, salam Cak. Dia suka Cak-Cak ya. Okay. Doktor di pagi yang sejuk. Harap doktor okey. Kak kalau sejuk ni apa tu? Kiok. Kiok ya. Kiok urat-urat. Oh ya, urat-urat beku. Okey jugalah. Memang saya pun sejuk. Sejuk sangat-sangat. Okay, Assalamualaikum Ustazah. Sambil-sambil ikut kuliah work from home. Okay. InsyaAllah. Mudah-mudahan ya Syida. Assalamualaikum. Mika tengah tidur? Oh ya. Kucing pun tidur juga sejuk ni. Ingatkan orang lain manusia dia tidur waktu sejuk ya. Ya, terima kasih juga Kak Sukartini kita. Baik, Alhamdulillah muslimah yang saya kasihi semuanya. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu pada pagi ini di ruangan YouTube dan juga ruangan Facebook live kita pada pagi ini. Alhamdulillah. Dan pada pagi ini juga kita akan menyambung perbincangan kitab kita. Kitab apa? Fawaidul Fawaid. Okay, sorry Ustazah hari ni. Kitab Fawaidul Fawaid. Bela sikit je pagi ni. Okay, Fawaidul Fawaid oleh Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah. Dan kita akan masuk ke bab yang keberapa? Muslimah semuanya? Haji Aisyah, kita masuk bab berapa hari ni Haji Aisyah? Boleh letak di ruangan komen. Kak Noh, Kak Nisa, Kak Siti lah yang ikut semua. Muka surat 194 bab 18. Okay, ada yang lain? Kak Rohaya di situ bab 18 muka surat 194. Ada yang lain? Zahira juga sama. Kemudian Kak Som, yes, Kak Som kita Masya Allah. Hari ni ada juga dengan kita. Bab 18 muka surat 194. Liza juga berikan jawapan yang sama. Kak Shima juga. Okay, Shima beri apa tu? Semua akan kembali kepada Allah. Saya kan nak cakap dengan saya. Okay, semua akan kembali kepada Allah. Muka surat 194, point Kak Mas apa ni? Semua akan kembali kepada Allah. Okay, baik. Semuanya sama di situ ya. Kak Muslia juga, Fitri, sama saja berikan jawapan. Kak Saadah juga memberikan jawapan yang sama. Bab 18, muka surat 194. Okay, kita lihat slide kita terlebih dahulu. Betul ke kita berada di muka surat sekejap ya. Saya ni macam gelap lah. Terang sikit. Terangkan sikit je.
Ni boleh. Okey, baik. Kita berada di bab yang ke-18, halaman 194. Yes, betul. Terima kasih semuanya di atas jawapan-jawapan yang diberikan tu tadi. Alhamdulillah. Maknanya betul ya, benar-benar mengikuti kuliah saya. Kenapa Kak Nisa tak tutup lagi tu Kak Nisa? Ke dah tutup dah? Sekejap lambat. Oh dah tutup. Minta maaf ya. Saya punya phone lambat. Lambat ni. Keluarkan ni. Baru je tutup. Sorry Kak Nisa. Jadi pada pagi ini kita akan membincangkan sebuah topik yang merupakan penutup kepada perbahasan surah Qaf. Bermakna di sini kita sudah berada di akhir surah Qaf, ayat 41 hingga ayat 45. Allah. Ayat 41 hingga ayat 45 ya merupakan perbincangan terakhir untuk surah Qaf, dan jika sesiapa yang baru mengikuti kuliah kita ataupun mereka yang memang sudah lama mengikuti cuma lupa kan, biasalah kita ni kalau belajar kita lupa. Perbincangan kitab kita ini ataupun perbincangan tafsir kita pada bab yang keenam untuk perbincangan tafsir ini dimulakan dengan ayat surah Qaf, ayat yang pertama. Jadi daripada bab yang keenam hingga bab yang ke-18 ini, keseluruhan perbincangannya ialah berkaitan surah Qaf, ya, membincangkan tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam surah Qaf, itu berkaitan dengan hari kebangkitan, hari kiamat, manusia akan dibangkitkan daripada alam kubur, tentang syurga, tentang neraka. Kita juga bincangkan tentang peringatan-peringatan yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan di dalam surah ini. Jadi keseluruhan perbincangan daripada bab yang ke-6 hingga bab yang ke-18 ini membincangkan tentang surah Qaf tersebut, dan pada hari ini alhamdulillah kita selesai ya bincangkan surah Qaf yang mana akan menyentuh ayat 41 hingga 45. Okey, ayat 41 hingga ayat 45. Kalau kita lihat di muka surat 194, kita disertakan bersama dengan kita ayat-ayat tersebut, okey, 41 hingga 45 beserta dengan terjemahannya. Kita akan terus masuk pada muka surat 195 untuk memulakan perbincangan pada pagi ini. Okey, kita akan mulakan dari muka surat 195. Baik, kita lihat di sini ya muslimah, di muka surat 195 Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menjelaskan kepada kita tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan pada ayat yang ke-41. Okey, pada ayat yang ke-41 Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang kiamat itu adalah benar. Jika kita merujuk kepada perbincangan yang terdapat di dalam kitab kita di sini, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan dalam kitabnya, lalu pada ayat 41 yang merupakan rangkaian penutup surah ini, Allah menutup surah ini dengan menyebutkan hari kebangkitan dan seruan malaikat penyeru untuk mengembalikan setiap roh manusia kepada jasadnya masing-masing, untuk kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Jadi ayat 41 hingga 42 ini ya muslimah, ianya menjelaskan kepada kita tentang peringatan kejadian yang berlaku di hari kiamat. Jadi di situ nanti ada seruan malaikat yang mana Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wastami' yauma yunadil munadi min makanin qarib, dan dengarkanlah seruan pada hari ketika penyeru iaitu malaikat menyeru dari tempat yang dekat. Maksud di sini para malaikat itu dia akan menyeru pada tempat yang dekat yang senang didengar oleh ramai orang, dan pada masa itu
semua roh akan kembali ke jasad masing-masing. Okey, semua roh akan Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kembali ke jasad masing-masing. Berikutan seruan malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada malaikat untuk seru itu tadi. Baik. Dan pada ayat yang ke-42 Allah Subhanahu Wa Taala juga menyebutkan pada ayat ini, yauma yasma'una sayhata bil haqqi, iaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenarnya. Apa maksud suara dahsyat dengan sebenarnya di sini? Ya, kalau kita lihat pada perenggan yang berikutnya di dalam kitab kita, dikatakan bahawa Allah juga memberitakan bahawa seruan ini dilakukan dari jarak dekat hingga dapat didengar oleh setiap orang. Itu yang kita sebutkanlah ya pada ayat yang 41 tadi. Kemudian, hal ini sebagaimana disebutkan dalam ayat 42. Pada ayat 42, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan yauma yasma'una sayhata bil haqqi, iaitu pada hari ketika mereka mendengar suara dahsyat dengan sebenar-benarnya. Apa dimaksudkan di sini? Yang dimaksud dengan hak, iaitu yang dimaksudkan dengan yang sebenar-benarnya. Pada firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang ke-42 itu tadi, ialah bangkit dari kubur untuk menjumpai Allah. Pada hari itu, bumi terbelah untuk mengeluarkan mereka sebagaimana terbelahnya tanah untuk mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Lalu mereka keluar dengan segera tanpa terlambat-lambat. Jadi, kalau kita rujuk ya dalam pentafsiran Imam Ibn Kathir rahimahullah, beliau menyebutkan bahawa yang disebutkan dengan suara yang sebenar-benarnya, iaitu al-haqq. Okey, maksudnya ialah sangkakala yang akan terjadi dengan sebenar-benarnya, di mana kebanyakan mereka meragukan. Zalika yaumul khuruj, itulah hari mereka keluar dari kubur. Jadi pernah kan kita bincangkan, tak silap saya pada bab yang ke-6 yang merupakan permulaan kepada perbincangan surah Qaf. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam surah Qaf itu pada ayat yang pertama pada ayat-ayat yang pertamanya berkenaan mereka yang menafikan hari kebangkitan. Ya, kita mulakan surah Qaf perbincangannya dengan mereka yang menafikan hari kebangkitan. Dengan mereka yang menafikan bagaimana orang yang telah mati, yang sudah menjadi tulang belulang, sehingga ada di kalangan Quraisy Makkah pada masa itu, mereka mengambil tulang belulang yang sudah menjadi debu, lalu mereka tiupkan di wajah Nabi SAW dan mengatakan kepada Nabi, bagaimana tulang yang sudah menjadi debu berterbangan ini boleh bangkit pada hari kiamat. Itu adalah perkara yang mustahil. Mereka meragukan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk lakukan. Mereka mengatakan bahawa Nabi SAW berbohong. Nabi SAW hanya berkhayal tentang apa yang baginda sampaikan kepada mereka. Dan mereka tidak ada ketakutan dengan apa yang telah diberitahu kebenaran-kebenaran tersebut. Namun, pada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan. Di awalnya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu kepada kita tentang pengingkaran di kalangan manusia berkenaan dengan hari kebangkitan. Di akhir surah Qaf, Allah Subhanahu Wa Taala tutup surah ini dengan sekali lagi menyebutkan kebenaran yang akan berlaku, yang mana semua orang pada masa itu akan mendengar bunyi sangkakala yang sebenar-benarnya. Roh mereka semuanya akan dikembalikan ke jasad masing-masing. Itulah waktu yang mana mereka dibangkitkan dari kubur. Dzalika yaumul khuruj. Allah kata, selama ini mereka menafikan, selama ini mereka mengingkari, namun bila tibanya masa yang telah ditetapkan, semuanya tidak dapat lari daripada hari yang telah mereka ingkari. Cantik sebenarnya surah Qaf ini. Allah Subhanahu Wa Taala tutup ia dengan mengingatkan sekali lagi kepada kita tentang perbincangan hari kiamat yang dinafikan oleh
mereka yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan bila kita merujuk kepada ayat yang berikutnya, iaitu ayat yang ke-43. Dalam ayat 43 di sini, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna nahnu nuhyi wa numitu wa ilainal masir." Allah ingatkan kepada kita semua ni muslimah, sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepada kamilah tempat kembali semua makhluk. Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita dan Allah Subhanahu wa taala mematikan kita. Dan Allah Subhanahu wa taala ingatkan, semua kita ini akan kembali kepada Allah. Tidak ada satu pun yang akan terlepas daripada tempat pengembalian mereka. Jika kita merujuk kepada pentafsiran yang diberikan oleh Imam Ibn Kathir rahimahullah dalam kitabnya, kan, disebutkan bahawa yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah Allah yang memulai penciptaan. Kemudian Allah juga yang akan mengembalikan apa yang Allah cipta. Dan hal itu adalah begitu mudah bagi Allah. Setiap sesuatu yang Allah ciptakan, tak kira adakah yang Allah ciptakan itu manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan, ciptaan-ciptaan yang ada di atas muka bumi ini, yang ada di langit, yang ada dalam bumi, semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa taala dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jika setiap sesuatu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kita juga tidak akan terlepas daripada situasi yang sedemikian. Kerana Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan hamba-Nya, dan Allah Subhanahu wa taala yang akan mengembalikan hamba itu kepada dirinya dalam keadaan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Dan pengembalian ataupun keadaan kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang sebenar-benarnya ialah pada hari kiamat itu kelak. Yang membuktikan kepada kita bahawa perjalanan hidup kita ini masih jauh. Perjalanan kita menuju Allah Subhanahu wa taala masih jauh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mudah untuk melakukan semua itu. Ia bukan perkara yang sukar. Walaupun kadang-kala, saya kata ya muslimah, ia adalah perkara yang di luar apa yang kita fikirkan. Sehingga ada di kalangan kita ataupun di kalangan mereka ini yang menafikan apa yang Allah Subhanahu wa taala mampu untuk lakukan. Antaranya itu tadi ialah dengan mencantumkan kembali tulang belulang kita, bangkitkan kita kembali sebagaimana kita sedia kala, dengan keadaan wajah kita ini, dan keadaan kita inilah Allah akan kembalikan kita. Masukkan kembali roh yang telah Allah Subhanahu wa taala keluarkan. Lalu Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita bangkit dengan segera daripada kubur itu. Ini semua adalah perkara yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan untuk menunjukkan kepada kita, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat begini muslimah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Kita berada pada keadaan-keadaan yang kita tidak boleh nafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada daripada alam ke alam. Perjalanan kita ini daripada satu fasa ke satu fasa kehidupan yang tidak ada satu pun di kalangan kita terlepas daripada fasa ini. Bila Allah Subhanahu wa taala takdirkan kita ni untuk hidup, untuk melalui kehidupan, kita akan lalui semuanya. Semuanya. Sejak dalam rahim ibu kita lagi.
Allah Subhanahu Wa Taala tadi kan kita bincangkan dalam surah Qaf pada ayat yang ke 44 itu 43 itu tadi. Allah kata apa? Inna nahnu nuhyi. Sesungguhnya kami menghidupkan. Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan? Kita lihat kepada diri kita ni muslimah. Bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita? Daripada janin yang berada dalam perut ibu kita, kita berpindah kepada satu fasa menjadi seorang bayi. Seterusnya kita berubah menjadi kanak-kanak. Setelah kita dilahirkan, kita berubah menjadi kanak-kanak. Melalui fasa remaja, dewasa, sebagaimana sekarang kita ini. Dan ada antara kita yang sudah tua. Kemudian, apa yang berlaku? Allah Subhanahu Wa Taala akan matikan kita. Peringkat kehidupan kita, fasa kehidupan kita adalah begitu. Allah hidupkan kita dalam keadaan yang berperingkat-peringkat. Allah Subhanahu Wa Taala mampu untuk lakukan semua itu dalam kehidupan kita. Tidak ada orang yang jadi bayi terus dia pergi peringkat kepada yang tua. Tidak ada begitu. Ataupun orang tua terus dia jadi bayi. Tidak. Peringkatnya bukan begitu keadaan yang Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan dalam kehidupan kita. Tetapi peringkatnya adalah peringkat yang beransur-ansur sebegini untuk menunjukkan kepada kita bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Berkuasa. Menentukan setiap fasa kehidupan kita dalam menghidupkan hamba-Nya yang akan Dia kembalikan. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mematikan. Ya, bila kita tua, kita masuk kepada satu fasa yang lain. Jadi mayat, masuk ke alam kubur. Kalau lihat kepada perjalanan map yang ada di sebelah kita itu kan, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menentukan kita. Kita sekarang ni berada di alam dunia. Dia kata anda di sini, tunjukkan kat situ. Okey. Kita berada di alam dunia. Kemudian bila kita mati, kita akan masuk ke alam kubur itu. Sebelum kita berada pada hari kebangkitan. Lihat ya, sebelum kita berada kepada hari kebangkitan, Allah Subhanahu Wa Taala akan masukkan kita ke alam kubur. Alam kubur ini ialah satu fasa yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah mematikan kita muslimah. Namun Allah Subhanahu Wa Taala juga berkuasa untuk menghidupkan kita kembali. Bila masuk kepada satu fasa yang lain. Hari kebangkitan. Setelah Allah Subhanahu Wa Taala menghancurkan alam semesta ini, ditiupkan sangkakala, kemudian berlakulah banyak lagi perkara-perkara lain yang berlaku. Ia bukan hanya semata-mata tentang kita dibangkitkan daripada alam kubur, bukan itu sahaja. Tapi ada banyak lagi perkara-perkara yang berlaku untuk menunjukkan kepada kita bahawa dunia telah berakhir. Alam kubur telah berakhir. Kita akan masuk kepada satu alam, satu fasa yang lebih kekal, lebih abadi, iaitu akhirat. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan berlakunya hari kiamat, kita akan dikumpulkan terus masuk kepada sebuah destinasi yang abadi, neraka ataupun syurga. Perjalanan yang begitu panjang untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun kita ni muslimah, tak kira siapa pun kita ini, di kalangan makhluk, kita jin ke, kita manusia ke, syaitan ke, kita bukan syaitan na'udzubillah, jin ke manusia ke, kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada sesuatu pun yang akan terlepas. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada kita daripada ayat yang ke-43 itu tadi, wa ilainal masir, dan kepada kamilah mereka itu semua akan kembali. Pada sebuah perjalanan yang begitu panjang ini muslimah, Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bagaimana setelah diberitahu kepada kita berkenaan dengan menghidupkan, Allah Subhanahu Wa Taala Maha menghidupkan.
Allah Subhanahu Wa Taala Maha mematikan. Dan kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana hati orang yang beriman itu, dia boleh mengingkari setiap sesuatu yang telah Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Hati orang yang beriman akan terus beriman dengan apa yang disampaikan kepadanya. Hati orang yang beriman akan terus berusaha di atas muka bumi ini untuk terus menjadi seorang muslimah yang baik. Kerana dia tahu bahawa perjalanan hidup dia di dunia ini ialah untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah ingatkan wa ilainal masir. Kerana kepada kamilah mereka akan kembali. Kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak akan kembali kepada ibu kita, kepada ayah kita, kepada anak kita, kepada suami kita. Tidak. Kita akan kembali kepada makhluk. Tetapi kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu setiap detik, setiap nafas dalam kehidupan kita ini, pastikan ialah kerana lillahi ta'ala. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Manusia, iaitu kita ni khususnya ya muslimah, yang melakukan setiap sesuatu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dia adalah insan yang memahami bahawa perjalanan hidupnya tidak lain dan tidak bukan adalah untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai seorang hamba yang sebenar-benarnya hamba. Justru tidak layak dalam hidup dia untuk mengingkari tentang hari kebangkitan, bagaimana roh itu boleh dikembalikan, bagaimana tulang belulang boleh dicantumkan. Kerana orang yang beriman, hatinya telah beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana dia tahu dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia percaya bahawa hidup ini tidak ada dan tidak ada tempat kembalinya. Untuk dia lakukan itu adalah kerana Allah. Beginilah perjalanan hidup kita muslimah. Sebab itu penting kita ni belajar. Bila kita belajar Al-Quran, kita belajar hadis Nabi SAW, ia akan mengingatkan kepada kita. Sebab kita ni manusia, kita akan lupa. Siapa pun tak kira. Saya pun di kalangan ustazah ni pun kita akan lupa. Siapa pun kita akan lupa. Tentang banyak perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran. Tentang perkara-perkara yang Nabi SAW pesan kepada kita. Hidup ini tidak kekal. Namun bila jiwa kita, bila hati kita ini banyak belajar, banyak mendekati majlis-majlis ilmu, kita akan faham setiap sesuatu yang kita miliki bersama dengan kita ini, ia tidak akan kekal selama-lamanya. Kerana semua yang kita miliki, termasuklah diri kita, akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang diperingatkan kepada kita dalam Al-Quran, yang diingatkan oleh Nabi SAW kepada kita dalam hadis-hadis baginda. Dan antara peringatan tersebut berada di mana? Dalam surah Qaf pada ayat 43 ini. Dengan jelas Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan kepada kita bahawa manusia, makhluk, tidak ada tempat lain yang dia akan pergi, melainkan dia akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala bila sudah sampai tiba masanya. Keadaan manusia adalah sedemikian. Sebab tu kita ni jangan nak sombong sangat muslimah. Hidup kita jangan sombong sangat. Hidup kita ni jangan terlampau, kalau orang Melayu kata, jangan angguk lah hidup ni ya. Tak payah nak angguk sangat hidup ni. Ada banyak perkara ataupun ada banyak benda yang kita rasa milik kita, bukan milik kita. Bukan milik kita. Jadi kita tak perlu nak bangga sangat, oh itu ini, oh aku ada itu, aku ada ini, oh anak aku itu, anak aku ini. Tak perlu kita nak bangga sangat. Kerana itu, apa sahaja, semua itu ia tidak kekal. Semua milik Allah Subhanahu Wa Taala. Semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuklah diri kita. Sebab itu mereka yang ingat tentang kematian, hati mereka, dia tak ada, orang kata,
nak main-main sangat lah, senang kata hati dia tak ada nak main-main sangat lah, tak ada nak lala-lala ini kan, dia tak ada macam nak saya cakap susah, saya perkataan tu tak keluar tapi jiwa dia bila orang yang ingat kematian, saya ingat begini, sebab itu Nabi SAW banyak perintahkan kepada kita supaya ingat kepada kematian. Saya dah kongsikan juga hadisnya, yang mana Nabi pernah ditanya tentang orang yang paling cerdik, orang yang paling cerdas. Nabi kata apa? Mereka adalah orang yang banyak mengingati kematian dan mereka adalah orang yang bersedia untuk kehidupan selepas kematian. Maknanya apa? Orang itu dia bijak. Dia tahu kehidupannya yang kekal, kehidupannya yang betul-betul yang lama, paling panjang yang akan dia lalui ialah kehidupan dia di alam kubur tu. Okey, kehidupan di alam kubur. Kita dunia ni tak lama sangat muslimah. Kita di dunia tak lama sangat. Mungkin 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun, kurang-kurang pun orang kata 100 lebih lah. Sebab kita pun tak nafikan ada orang hidup dalam keadaan yang umurnya panjang, 100 lebih. Nak masuk 200. Ini kita sebut sebagai purata ataupun keadaan kehidupan kita pada konteks hari ini. Itu di alam dunia. Anda di sini, alam dunia. Okey, kalau lihat pada gambar saya itu. Tapi yang lamanya mana? Alam kubur. Alam kubur ini waktu yang begitu lama. Cuba bayangkan. Sejak zaman Nabi Adam, manusia berada di alam barzakh. Zaman Nabi Adam lama tu. Nak tunggu hari kiamat ni. Sebab itu Nabi SAW ingatkan kepada kita, manusia yang paling bijak bila mereka bersedia, mereka ni banyak ingat kepada kematian. Tu alam kuburnya. Yang dia plan bagaimana rumahnya di alam kubur. Yang dia betul-betul, kita kata, fikirkan, saya nak design macam mana tempat saya yang lama ni dalam kubur tu. Ramai antara kita yang lupa tentang hal ini. Biasa kan kita lihat upacara pengebumian, cuba lihat dekat-dekat. Bagaimana jenazah dimasukkan ke liang lahat. Cuba kita fikir bila kita berada di dalam itu. Dalam jangka masa yang begitu lama muslimah. Cuba kita fikirkan. Sanggup tak kita? Takut. Jangan main-main, takut kita. Saya takut. Saya takut. Jangan main-main. Lama. Bayangkan dalam keadaan yang dah dibungkus begitu, masuk dalam, timbus. Mungkin orang lihat dah mati dah, tak boleh buat apa tak. Dalam agama kita, kepercayaan kita, betul. Kita mati. Tetapi, bila masuk di dalam alam kubur, kita ada kehidupan yang lain. Matinya ialah mati di dunia. Masuk di dalam liang lahat, kita mulakan kehidupan yang lebih lama. Alam barzakh. Kita nak hidup dalam keadaan yang bagaimana ketika di alam barzakh. Masa kita hidup di dunia inilah, kita berusaha untuk kehidupan alam barzakh kita. Kehidupan alam akhirat kita. Di perjalanan hidup itu untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ia bermula di sini muslimah. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita, inna nahnu nuhyil, Allah kata sesungguhnya kami menghidupkan. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menghidupkan kita di atas muka bumi ini, apa yang perlu kita lakukan sebagai seorang yang beriman bahawa kita akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap daripada diri kita akan melalui kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut.
Allah ingatkan kepada kita, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dalam keadaan yang kita pasti akan mati ini, bagaimanakah persediaan yang kita lakukan untuk sebuah kematian? Sebagai insan yang cerdik, yang bijak, apa yang telah kita lakukan untuk kematian kita? Sebuah kehidupan yang paling lama untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masing-masing tahulah ya amalan masing-masing. Kita pun berada di awal bulan Zulhijjah ni. Dan Nabi kata ia adalah masa yang paling baik untuk kita beramal, yang paling Allah cintai setiap amalan kita. Ustazah pun tak perlulah nak baca lagi hadisnya. Di mana-mana pun kita buka media sosial kita kan, di Facebook kita, di Instagram kita, mungkin di WhatsApp kita, orang share. Hari-hari orang share hadis Nabi SAW yang mengingatkan kepada kita, beramallah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Beramal sebanyaknya. Kerana apa? Ini adalah hari-hari yang mana Allah Subhanahu wa taala cintai. Dan kita kena ingat kenapa kita beramal, muslimah. Kenapa kita beramal? Ada bulan ni bulan Zulhijjah. Ini masa Allah cinta semua amalan. Kita beramal. Kenapa kita beramal? Sehingga ya, saya kata, lepas habis 10 hari pertama bulan Zulhijjah tu kan, kita meninggalkan amal kita tu. Orang yang dia ingat kepada kematian, orang yang mana dia tahu bahawa hidupnya tidak kekal, dia bukan beramal semata-mata ini adalah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Bukan begitu cara dia beramal. Kita menjadikan 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah ini sebagai satu motivasi yang mendidik diri kita menjadi seorang muslimah yang nak beramal kepada Allah, kerana kita tahu dengan amalan itulah kita akan bawa ke liang lahat. Tetapi ia bukan semata-mata kerana nak mendapat kecintaan Allah Subhanahu wa taala, namun kerana keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan keimanan kita kepada setiap sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Quran. Yang kita ingat, yang kita pegang, inna nahnu nuhyi wa numit wa ilainal masir. Surah Qaf ayat 43 itu. Sesungguhnya kami menghidupkan, kami mematikan. Kenapa kita beramal? Kerana kita tahu Allah itu maha berkuasa. Allah hidupkan kita. Allah berikan peluang kepada kita untuk banyak beramal soleh. Hidup dalam keadaan beramal soleh, muslimah. 24 jam Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dalam sehari. Apa amal yang kita lakukan, kita masing-masing tahu tentang diri kita, tentang amalan kehidupan kita. Yang mana Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita akan mati bersama dengan amalan kita. Kita tak mati bawa harta kita. Kita tak mati bawa kebanggaan kita dengan apa yang kita ada. Kita tak mati dengan apa yang kita duk sombongkan selama ini. Tak. Kita tak mati dengan semua itu. Tetapi kita mati bawa amal soleh kita. Untuk bersama dengan kita dalam keadaan yang lama di alam kubur. Kembali kepada Allah bersama dengan amal kita. Tapi amal yang bagaimana? Amal soleh ataupun tidak? Sebab kalau kita sebut amal, amal ni ada dua. Satu amal yang baik, satu amal yang buruk. Kita pilih, kita nak bawa amal yang mana? Kita nak bawa amalan yang buruk ataupun amalan yang baik? Kalau kita memilih nak bawa amalan yang baik, pilihan yang tepat. Tapi kalau kita memilih untuk bawa amalan buruk kita memilih sesuatu yang rugi dalam kehidupan kita. Sebuah kehidupan yang mana akhirnya akan kembali kepada Allah. Untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari, setiap masa, kita perlu pastikan kita bawa yang terbaik untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tak pasti tentang kematian kita, muslimah.
Tidak ada orang tahu bila dia akan meninggal, bila dia akan mati, dalam keadaan yang bagaimana. Semua ini dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai hamba yang beriman kepada Allah, sebagai seorang muslimah ini, tugas kita ialah sentiasa beramal soleh, sentiasa beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala tanpa henti. Buat baik sebanyak-banyaknya, buat baik seikhlas-ikhlasnya kerana Allah. Itu tugas kita. Dalam keadaan kita tak tahu bila kita mati, bila masa kita akan mati. Okey, sekarang dah tak tahu ni. Tak tahu. Kalau kita tahu expiry date kita, apa yang akan kita buat? Alah, lama lagi. Kan? Allah kata aku mati tahun 2024. Okey, kita pun tulis tahun 2024. Maknanya nanti kan tahun 2023 aku beramal 1 tahun tu lah penuh. Sebab 2024 dah expired dah aku ni. Contoh begitu. Ini masalahnya kita ni. Ini saya kata hikmah mengapa Allah Subhanahu Wa Taala rahsiakan. Sebab kita ni manusia begitu perangainya. Kita 2024 mati ya, okey. 2023 lah. 2023 ni boleh beramal daripada Januari sampai Disember. Saya nak beramal, berhenti kerja, fokus je. Kalau boleh pergi umrah, setahun tu saya nak duduk kat umrah ni. Duduk dekat Mekah Madinah. Kalau boleh nak mati kat situ, kita akan buat begitu muslimah. Kita akan buat begitu. Ni manusia begitu keadaannya. Kerana kita tahu bila kita nak kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi masalahnya sekarang, Allah rahsiakan tentang pengembalian kita kepada Allah. Allah rahsiakan tentang hal itu. Untuk apa? Kita tidak akan berhenti beramal. Kita akan sentiasa berusaha untuk pulang kepada Allah dalam keadaan yang baik. Kita akan sentiasa pastikan diri kita menjadi seorang muslimah yang salihah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita tidak tahu bila expiry date kita. Begitu keadaannya. Dan pada ayat yang ke-44 di sini, Allah ingatkan kepada kita tentang betapa mudahnya semua itu Allah lakukan. Tadi pada ayat yang ke-41, ya Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, ingatkan kepada kita bahawa akan ada malaikat yang menyeru, akan ada malaikat yang menyebut yang menyeru supaya roh semua masuk ke dalam jasad masing-masing. Kemudian berlakulah hari kebangkitan, dikumpulkan di padang mahsyar, berlakulah penghisaban. Yang tadi kan perjalanan kita yang begitu panjang, kita nampak lecehnya hidup ni. Nampak perjalanan tadi kan? Map yang saya letakkan tadi, nampaknya panjang susahnya hidup ni. Begitu keadaannya. Tetapi semuanya sangat mudah bagi Allah. Tidak ada yang sukar untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata apa? Yauma tashaqqaqul ardu anhum sira'a. Pada hari bumi terbelah-belah menampakkan mereka, lalu mereka keluar. Ini kita panggil sebagai hari kebangkitan. Bumi ni akan terbelah-belah. Okay? Bumi kita ni semua akan terbelah-belah. Bayangkan. Bumi ini terbelah-belah, nampak orang yang berada dalam kubur itu semuanya akan keluar. Dan keluar bukan lambat, bukan macam zombie Kita jangan bayangkan dalam cerita zombie. Bukan gitu. Zombie tu slow, okay? Keluar pelan-pelan daripada kubur gitu. Bukan gitu. Allah kata apa? Sira'a. Tak ada nak tunggu-tunggu, tak ada nak lambat-lambat dah. Semuanya akan keluar dalam keadaan yang cepat. Bagaimana kecepatannya? Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan, Imam Ibn Kathir rahimahullah sebutkan, Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan semuanya dengan begitu mudah. Okey, yang mana hal itu terjadi kerana Allah Subhanahu Wa Taala munculkan jasad makhluk dari kubur masing-masing. Semua jasad telah sempurna. Semua jasad telah sempurna. Kalaupun kita kata, Ustazah, kaki saya tak ada dah, macam mana dah ni kan, sebab mungkin ada penyakit ke apa, kena potong itu, kena potong ini ke apa kan. Tapi kita akan dibangkitkan dengan keadaan yang sempurna. Sebagaimana kita dilahirkan. Ketika kita
di muka bumi ini. Begitu keadaan kita. Okey, sempurna, cukup sifatnya. Dan hal yang sedemikian, begitu mudah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, bukan macam kita. Kalau kita nak buat sesuatu dalam keadaan yang sempurna, pasti lambat. Kita nak bentukkan ini, jadikan dia sempurna, nak letak mata dekat mana, hidung dia dekat mana, telinga dia betul-betul bentuk kan, mata dia betul-betul besar, bulu mata dia lentik. Kita nak buat, contoh kita nak buat. Makan masa bukan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, manusia ini bukan kita kata kita seorang muslimah, tapi manusia ini, ya Allah, punyalah ramai, tak terbilang, tak terkira. Tapi adakah mudah untuk Allah? Mudah sangat-sangat. Tidak ada perkara yang sukar. Allah kata apa? Dzalika hasyrun alaina yasir. Yang demikian itu adalah kumpulan yang mudah bagi kami. Semua itu adalah pengumpulan yang begitu mudah untuk Allah Subhanahu Wa Taala lakukan. Walaupun ada di kalangan manusia yang mengingkari, yang mengejek Nabi SAW, ada di kalangan manusia yang menyebutkan tentang adakah semua ini perkara yang akan berlaku, mustahil, orang yang dah mati nanti Allah akan bangkitkan dalam keadaan yang sempurna, mustahil, semua itu mustahil. Sebab itu di akhir ayat ini ataupun di akhir surah ini, iaitu pada ayat yang ke-45, Allah Subhanahu Wa Taala jadikan ia sebagai ayat yang menghibur jiwa baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah tutup surah Qaf dengan sebuah ayat yang menghiburkan jiwa baginda, yang memberikan semangat pada diri baginda sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada Nabi. Okey, sila lihat muslimah pada ayat yang ke-45 sebagaimana yang terdapat dalam kitab kita. Jika mereka yang tidak memiliki kitab boleh rujuk dalam Al-Quran masing-masing. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan pada ayat yang ke-45 yang merupakan ayat terakhir kita dalam surah Qaf ini. Allah kata kepada Nabi, nahnu a'lamu bima yaqulun. Sesungguhnya kami tahu, lebih mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Kami mengetahui tentang apa yang mereka katakan. Okey, jika kita lihat penerangan yang diberikan oleh Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah dalam kitab ini, di penghujung surah ini, iaitu ayat yang ke-45, Allah memberitahu bahawa dia mengetahui ucapan musuh-musuhnya. Allah tahu setiap penafian, setiap perkara yang diingkari oleh makhluknya. Di hadapan Nabi SAW, yang mereka sebutkan kepada Nabi berbentuk ejekan, hinaan, cacian, makian, yang menyatakan bahawa Nabi ni adalah orang yang pembohong, mereka-reka cerita, kata berlaku hari kiamat, orang mati akan bangkit semula. Mereka mengejek Nabi SAW. Kita ni muslimah biasalah ya. Dalam hidup kita, ini Nabi ya. Nabi ni ada perasaan. Manusia. Allah ciptakan Nabi ni sebagai manusia biasa. Kita pun ada perasaan. Bayangkan, jika ada orang yang ejek kita, yang hina kita, kita cakap sesuatu, orang kata engkau ni merepek je tau. Kan kita cakap benda yang betul. Bila kita cakap perkara yang betul, orang ejek kita, alah tak akal lah nak jadi macam gitu. Engkau dah kenapa? Tak masuk akal lah engkau ni. Padahal kita sebut perkara yang betul. Tetapi orang hina kita, orang ejek kita. Orang kata bodoh, gila. Apa rasanya? Adakah orang happy bila orang hina dia? Cuba jawab di ruangan komen.
Ada siapa yang happy? Nak juga saya tengok ada orang kata, oh saya happy saja. Masya Allah, tabarakallah. Ya, happy ke? Kita tak akan happy Muslimah. Sekurang-kurangnya dalam hati kita ni ada rasa sedikit kesedihan. Bila kita sampaikan kebenaran, sebagaimana ni Naziha sebut ya sini, tak. Of course, kita tak happy. Kak Som pun kata, tak happy, kita tak akan happy. Kalau kita cakap perkara yang benar, ya, kemudian orang kata, kau ni merepek lah, takkanlah benda macam ini. Dalam hati kita sedikit, tak sikit, sebanyak pun kita akan rasa terguris. Tak happy sebab doktor. Yes, makna kita ni ada rasa-rasa yang tak sedap dalam hati kita ini. Ramai kata tak happy. Ya, of course tak happy. Sebab itu perkara yang normal. Orang kutuk kita, orang cakap kita sesuatu kan yang tak betul. Orang kata kita ni gila ke, orang kata kita ni ahli nujum ke apa kan. Ahli sihir lah kau ni. Padahal kita bukan ahli sihir. Takkan aku ahli sihir aku happy ya kita. Orang kutuk kita berbakul-bakul, orang mempermainkan kita. Kita senyum je, mainlah tak apa, okey je aku ni. Kita pun buat bodoh-bodoh apa ayat tu lah. Buat bodoh kata. Adakah begitu keadaannya? Dalam hati kita ini, macam tadi kan, Kak Mas kata kita sebab, kita sedih kan. Kita cakap benda yang betul, orang buat main-main pula kita ni. Nabi juga begitu Muslimah. Rasa dalam hati baginda sedih. Kan? Dia sampaikan kebenaran dari Allah kepada masyarakatnya supaya beriman kepada Allah, supaya jadi orang yang takut kepada Allah, ingat kematian, ingat tentang hari kiamat. Namun dia diperlekehkan oleh masyarakatnya pada masa itu. Of course, kita akan rasa sedih. Nabi sedih dengan apa yang disebut tentang dirinya. Sebab itu Allah beritahu kepada Nabi, nahnu a'lamu bima yaqulun. Kami lebih tahu dengan apa yang mereka katakan. Allah tahu tentang ucapan mereka terhadap Nabi. Sebab itu dalam ayat ini, ya, di kalangan para ulama tafsir, mereka menyatakan bahawa ayat ini, ayat yang ke-45 ini, yang menutup surah Qaf, ia adalah hiburan untuk Nabi SAW bagi memberikan ketenangan pada jiwa baginda SAW, untuk menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala kata kepada Nabi, jangan sedih. Jangan sedih. Kami mengetahui apa yang mereka katakan kepada engkau. Kami tahu. Allah Maha mengetahui ucapan mereka. Maksud Allah tahu ucapan mereka di sini, apa kata Imam Ibn Al-Qayyim, dan pemberitaannya itu mencakup makna pembalasannya terhadap mereka. Bila Allah kata, kami tahu apa yang mereka ucapkan terhadap engkau, wahai Muhammad, bermakna kami juga telah menyediakan pembalasan untuk setiap ucapan mereka. Allah takkan biarkan orang yang mempermain-mainkan Nabi SAW. Allah tidak akan membiarkan orang yang mempermain-mainkan kebenaran. Allah takkan membiarkan orang yang mengingkari setiap sesuatu yang ada dalam Al-Quranul Karim. Walaupun kita tak nampak lagi mana ada pembalasan Allah terhadap mereka. Kita tak nampak. Tetapi Allah Maha mengetahui dan Allah Subhanahu Wa Taala sudah menyiapkan untuk mereka pembalasan darinya. Semua ni dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana, bila, dalam keadaan yang bagaimana, adakah di dunia, adakah di akhirat. Semuanya dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut kepada Allah Subhanahu Wa Taala bagaimana Allah ingin memberikan balasannya terhadap mereka. Dan ini yang Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi untuk menenangkan jiwa baginda ketika mereka mengejek Nabi SAW. Allah tenangkan Nabi SAW. Dan dalam hal ini Allah juga ingatkan kepada Nabi, wa ma anta alaihim bijabbar. Wa ma anta alaihim bijabbar, maksudnya bukanlah
engkau Muhammad seorang yang memaksa terhadap mereka. Nabi tak boleh paksa. Nabi tak boleh paksa. Bila Nabi berdakwah ni, Nabi tak boleh paksa supaya orang ikut apa yang Nabi sampaikan. Atau dengan kata lain, Nabi tidak boleh paksa supaya orang beriman, orang percaya dengan apa yang baginda sampaikan. Ya Allah ingatkan kepada Nabi, engkau Muhammad bukanlah seorang yang pemaksa, bijabbar, bukan orang yang paksa-paksa. Ikutlah, berimanlah. Kenapa tak beriman kepada Allah? Bukan begitu keadaannya. Dakwah ni bukan begitu. Ya, sama juga kita ni. Kita nak ajak orang jadi baik. Kita nak suruh orang jadi orang yang ingat kepada Allah. Kita tak boleh paksa, ingat Allah. Kenapa degil sangat tak ingat Allah ni? Ya. Macam tu kan? Tak, kita tak bisa tu. Kenapa muslimah semua degil ni muslimah? Ingat Allah lah. Saya dah cakap berbuih dah mulut saya. Saya tak boleh paksa. Saya tak boleh nak paksa orang ingat Allah. Kenapa tak ingat Allah? Tak sayang Allah ke kurang ni? Tak, bukan gitu keadaan kita muslimah. Ya, kita bukan begitu. Kita nak cakap benda-benda yang baik ini. Kita nak suruh orang ingat Allah. Kita nak kuatkan jiwa manusia. Kita nak suruh orang beriman kepada Allah. Kita tak boleh paksa. Kerana itu bukan tugas kita. Sebab tu kalau orang, bila kita cakap benda-benda yang betul, ya kita sampaikan dakwah ini, contohnya saya sampaikan kebenaran kepada orang ramai, saya beritahu tentang apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dalam Al-Quran, apa yang Nabi SAW sampaikan kepada kita, dan bagaimana penjelasan di kalangan para ulama tentang setiap perkara yang ada dalam agama kita ini. Namun mungkin ada orang yang memperlekikan kita, Ustazah Sakinah tu macam dia berbual, mungkin ada orang kata gitu tentang kita. Betul ke si Sakinah tu cakap macam gitu? Alah, ya je cakap gitu gini-gini. Mungkin ada orang yang memperlekikan kita. Ada orang yang tak boleh terima apa yang kita sampaikan. Biasa hidup gitu. Sedangkan Nabi SAW sampaikan dengan kebenaran itu, orang tolak, apatah lagi kita ni muslimah. Mungkin kita sampaikan sesuatu kepada teman kita, hal yang betul, tapi teman kita tolak. Teman kita kata, tak apalah kau ni. Bajet baik, solehah lah kau ni sangat. Mentang-mentang lah baru ikut kuliah Ustazah Sakinah tu. Juga main lah kau nak tegur-tegur aku. Mungkin ada teman kita yang sedemikian. Tapi adakah kita boleh paksa mereka muslimah? Kita tak boleh paksa. Sebagaimana Allah ingatkan kepada Nabi, engkau bukan seorang yang pemaksa. Engkau tak boleh paksa supaya orang beriman kepada aku. Engkau tak boleh paksa supaya orang lain dengar cakap engkau. Engkau tak boleh paksa. Walaupun engkau bawa perkara yang benar, tapi engkau tak boleh paksa, wahai Muhammad. Mereka pilih jalan hidup mereka. Sama juga apa yang kita sampaikan kepada masyarakat. Apa yang kita cuba usahakan. Apa yang cuba kita bawa kepada masyarakat tentang hal yang benar. Apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Kita tak boleh paksa. Saya tak boleh paksa. Orang terima apa yang kita sampaikan. Kerana begini muslimah, Allah ingatkan kepada Nabi, siapa baginda? Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan kepada Nabi SAW. Fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Tugas Nabi SAW sebagai seorang Nabi dan Rasul ialah memberikan peringatan. Itu tugas kita yang kita warisi daripada Nabi SAW. Nabi SAW tugas baginda sebagai seorang Nabi dan Rasul ialah untuk memberikan peringatan kepada umat baginda tentang perkara-perkara yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan. Sebagai seorang yang beriman, Allah Subhanahu Wa Taala ingatkan itu dan ini dalam Al-Quranul Karim. Itu yang Nabi SAW sampaikan kepada kita. Nabi bukan seorang yang pemaksa, tetapi Nabi adalah orang yang memberikan peringatan. Peringatan ni boleh kita kata memberikan nasihat, memberikan motivasi, memberikan harapan. Ini semua termasuk pada maksud peringatan itu tadi.
memberikan ketenangan jiwa untuk kita. Itu tugas Nabi SAW. Tetapi adakah Nabi boleh paksa kita? Allah ingatkan, tak. Engkau tak boleh paksa mereka. Sebab itu teruskan, fadzakir bil Quran man yakhafu wa'id. Maka berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut dengan ancaman aku. Nabi SAW baginda akan berikan peringatan kepada umat baginda, kepada insan di sekitar mereka dengan Al-Quranul Karim. Sebagaimana yang Nabi ingatkan kepada orang ramai pada waktu itu ketika Nabi SAW masih hidup tentang hari kiamat, tentang hari kebangkitan, tentang keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua itu Nabi ingatkan dengan wahyu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan kepada baginda, yang wahyu itu merupakan Al-Quranul Karim. Nabi sampaikan kepada mereka. Tetapi ada di kalangan mereka yang menolak. Dan Allah ingatkan, Nabi tidak boleh paksa mereka untuk menerima apa yang telah diingatkan tentang Al-Quranul Karim itu tadi. Tetapi ada di kalangan mereka yang akan menerima, apa yang Nabi sampaikan. Siapa mereka? Man yakhafu wa'id. Orang yang takut dengan ancamanku. Kenapa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, muslimah? Kerana kita takut pada ancaman Allah. Apa ancaman Allah? Dosa, neraka, azab dalam kubur, azab dalam neraka. Bahkan ada hukuman, ada azab yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan ketika kita di dunia lagi. Orang yang beriman kepada Allah, mereka takut dengan janji-janji Allah berupa ancaman, berupa azab, berupa seksa. Mereka takut. Mereka terima peringatan-peringatan yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Kita terima semua yang ada dalam Al-Quranul Karim kerana kita takut dengan janji Allah berkenaan dengan neraka. Kerana benar, Allah ingatkan kepada kita dalam Al-Quranul Karim, mereka yang menolak apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, mereka bukan di kalangan penghuni syurga. Allah masukkan mereka dalam api neraka. Kita pernah bincangkan tentang hal itu, muslimah. Dalam surah Qaf, Allah Subhanahu wa Ta'ala ada sebutkan kepada kita tentang ciri-ciri, sifat-sifat penghuni neraka. Ada berapa? Ingat ke tak tu? Ada berapa? Ada berapa? Kalau kita bincangkan tentang penghuni syurga, mudah. Sebab dia ada 4. Sifat penghuni neraka, kita bincangkan ada berapa? Apa dia? Ada yang tak suka bila dinasihati tentang agama macam berbual dengan tembok. Allah. Ini. Sampai salah dia type kat situ. Betul-betul meluahkan perasaan kat Nisa. Ada yang tak suka bila dinasihati tentang agama macam berbual dengan tembok. Betul lah. Betul lah, ada keadaannya begitu. Tapi kita tak boleh paksa, betul kan Kak Nisa? Tak boleh paksa orang yang begini. Supaya beriman kepada Allah, ingat kepada menerima apa yang kita sebutkan tadi. Kita tak boleh paksa. Sebab itu, orang yang jiwanya takut kepada Allah, ya, saya tunggu lama jawapan tu baru keluar. 6 sifat. Betul. Baru keluar 6 sifat. Pergi mengira ya.
Pergi cari ya. Okey, minta maaf lah ya. Tak ingatlah tu makna pergi cari balik. Cari balik mana ya hari tu ya bincang. Oh ni bab 14 Azhar. Oh ya 14. Berapa? 6. Okey, 6 baru tulis kat situ. Betul. Yes, jawapan diberikan ada 6 sifat penghuni neraka. Sebagaimana yang Kak Mas letakkan, Kak Som, Kak Rohaya, Nur juga, Kak Nur di situ. Muslia. Lambat sebab kita kira. Itulah. Saya dah nak masuk poin saya dah tadi tu kakak. Saya dah nak tutup dah kuliah ni. Rupa baru je masuk tu. Okey, terima kasih semuanya lambat ya sebab kira. Okey, tak apa. Selak-selak page lah. Aisyah kata betul Nam. Kena selak-selak page. Itu yang buat lambat je. Okey lah. Oh, lambat je selak-selak page. Dia tak ingat mana. Bab berapa tu mana cari-cari. Oh ini. Okey ada 6. Tak apalah ya. Boleh juga. Selak-selak page. Akhirnya jumpa juga page yang mana tu Hajar Aisyah. Alhamdulillah. Okey ada 6 ya. Ada 6 sifat penghuni neraka yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kan dalam surah Qaf. Jadi antaranya ialah orang yang mana dia itu ragu terhadap kebenaran. Orang yang ragu terhadap kebenaran, mereka adalah orang yang tidak takut kepada ancaman Allah. Kenapa kita tak ragu kepada apa yang terdapat dalam Al-Quran? Kerana kita yakin tentang syurga dan neraka muslimah. Kita yakin bahawa neraka itu ada. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan ancaman dengan neraka terhadap orang yang buat kemaksiatan, mereka yang melakukan dosa. Kita yakin tentang hal itu, sebab itu kita tak berani untuk meragui kebenaran yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Dan Allah ingatkan kepada Nabi, berikanlah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut terhadap ancaman aku. Maknanya apa? Ada orang yang terima apa yang Nabi SAW sampaikan. Ini kita panggil sebagai, tadilah kita sebut hiburan yang Allah berikan terhadap Nabi. Allah tenangkan jiwa baginda. Tadi ada orang yang tak terima apa yang engkau sampaikan wahai Muhammad. Okey tak apa. Biarkan mereka. Mereka meragui, mereka ejek engkau, mereka menafikan semuanya. Okey tak apa, biarkan mereka. Jangan fikir sangat. Ya, tapi jangan lupa ada orang yang menerima. Siapa yang menerima itu? Orang yang takut dengan janji-janji aku. Siapa orang yang takut dengan janji-janji Allah di sini? Orang yang beriman kepada Allah. Mereka yang beriman kepada Allah. Mereka yang percaya tentang Allah, tentang setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan dalam agama ini. Jadi ada di kalangan mereka yang boleh menerima. Okey, dah sudah. Fokus kepada mereka ini yang boleh menerima. Ini pesanan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni muslimah, kita nak jadi orang yang mayyakhafu wa'id. Orang yang takut terhadap ancaman Allah, supaya kita boleh terima semua peringatan yang ada dalam Al-Quranul Karim ini. Supaya hati kita boleh terima setiap apa yang Allah Subhanahu Wa Taala firmankan dan setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan dalam hadis-hadis baginda. Kerana orang yang jiwanya takut kepada Allah, kepada ancaman Allah, mereka akan terus menerima apa yang ada dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Lantaran hati mereka yang telah beriman kepada Allah, hati mereka yang takut kepada Allah. Kita pernah bincangkan tentang orang yang hatinya takut terhadap Allah. Saya tidak mahu bincang dengan lebih panjang lebar lagi. Sila rujuk kepada kuliah-kuliah kita yang lepas. Kita ada bincangkan tentang bagaimana orang yang takut kepada Allah, jiwanya bergetar bila mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah orang yang beriman terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, yang menerima setiap apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sampaikan. Dalam keadaan menjadi orang yang menerima setiap sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Taala
diuraikan dalam Al-Quranul Karim. Yang Nabi SAW bacakan kepada kita. Tapi hari ini kita baca Al-Quran kita lah ya. Okay? Al-Quran kita. Yang mana semua itu daripada Nabi SAW juga. Ketakutan kita terhadap Allah, ketakwaan, saya guna perkataan ketakwaan lah ya, lebih mudah. Ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Taala itulah yang menjadi kayu ukur kepada penerimaan tersebut. Orang yang beriman ramai, tapi belum tentu orang yang beriman dalam ramai-ramai orang yang beriman ni boleh bertakwa kepada Allah muslimah. Belum tentu. Sebab tu ketakwaan amat penting dalam kehidupan kita. Kerana orang yang bertakwa, dia akan meninggalkan larangan Allah. Kenapa dia meninggalkan larangan Allah? Kerana dia takut dengan ancaman Allah. Ini orang yang bertakwa. Sebab itu kita dalam hidup ini, kita minta kepada Allah. Doa kepada Allah, minta kepada Allah. Agar Allah Subhanahu Wa Taala berikan dalam hidup kita ini dengan rasa takut. Kenapa pentingnya kita ni memiliki rasa takut kepada Allah? Rasa takut terhadap ancaman Allah. Di dalam doa ini, Nabi SAW sebutkan. Ini doa Nabi ya. Yang Nabi SAW panjatkan kepada Allah. Doanya panjang sekali muslimah. Tetapi saya nak ambil yang awal sahaja. Yang awal sahaja doa ini kerana ia mengajarkan kepada kita tentang ketakutan yang kita minta kepada Allah. Maknanya ada dalam ungkapan doa Nabi ialah minta supaya kita ni ada rasa takut. Allahumma qsim lana min khasyatika. Okay. Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Kenapa kita sebagai hamba Allah, kita minta kepada Allah supaya letakkan rasa takut kita kepada Allah ni dalam hati. Tadi Allah sebutkan dalam surah Qaf yang menjadi penutup kepada perbincangan kita pada pagi ini. Fadzakkir bil Qur'an man yakhafu wa'id. Berilah peringatan dengan Al-Quran kepada orang yang takut terhadap ancaman aku. Kerana orang yang takut kepada Allah, ketakutannya kepada Allah, rasa itu akan menjadi penghalang dari baginya dengan maksiat. Menjadi penghalang antara dia dan maksiat. Okay, itu ayat yang betul. Menjadi penghalang antaranya dan maksiat. Ini doa yang Nabi panjatkan kepada Allah. Dan seharusnya kita amalkan. Kita minta kepada Allah, Allahumma qsim lana min khasyatika ma yahulu bainana wa baina ma'asika. Ya Allah, curahkanlah kepada kami rasa takut kepadamu yang menghalangi kami dari bermaksiat kepadamu. Ini pentingnya kita memiliki rasa takut dalam hati kita muslimah. Kita nak ada satu perasaan ataupun satu rasa benci kepada kemaksiatan, benci kepada dosa. Pertama sekali kita perlu takut kepada Allah. Ya, pertama kita perlu takut kepada Allah. Rasa takut kita kepada Allah itulah yang akan menghalang kita melakukan kemaksiatan. Contoh saya kata, kenapa kita di dunia ini dengan undang-undang dunia ada banyak kesalahan-kesalahan yang kita tak buat kerana kita takut dengan undang-undang itu. Betul tak? Kenapa kita tak melanggar undang-undang? Kita drive kereta, contoh. Okay? Kita on the road, kita dekat road ni. Kenapa ada banyak undang-undang itu kita tak langgar? Kerana kita takut. Ini kalau traffic light ni aku langgar ni habis lah. Macam gitu kita rasa sedemikian kan. Kita kena habis aku. Kita kena habis, maksudnya habis lah maksudnya apa? Kita takut. Ini kalau perkataan-perkataan itu kita ucapkan kerana kita takut. Kita tak nak langgar. Begitu juga dengan kemaksiatan muslimah.
kita tak buat maksiat itu bukan hanya semata-mata ia dosa, tetapi ialah kerana ia merupakan perkara ketakutan yang ada dalam hati kita terhadap Allah. Dia begitu situasinya. Yang menyebabkan kita meninggalkan kemaksiatan itu tadi. Menjadi penghalang antara kita dengan maksiat. Sebab itu orang yang menerima apa yang Nabi sampaikan ialah mereka yang takut terhadap ancaman Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dalam hati mereka ada ketakutan kepada Allah. Dan mereka tahu kalau mereka ingkari apa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran, peringatan-peringatannya, semua itu sebenarnya adalah maksiat, adalah dosa. Sebab itu mereka tinggalkan, mereka tidak lakukan perkara-perkara tersebut. Dan kita minta kepada Allah Muslimah, Allah letakkan rasa takut itu dalam hati kita. Supaya ia menjadi penghalang untuk kita ni buat perkara-perkara yang Allah larang. Dan kita doa kepada Allah juga dalam ungkapan ini kan, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannataka. Dan curahkan, berikan kepada kami ketaatan kepadamu yang boleh menghantarkan kami kepada syurga-Mu. Ada dua perkara yang kita minta Allah berikan, Allah curahkan, Allah bahagikan kepada kita ini Muslimah. Satu, kita minta ketakutan. Dua, kita minta ketaatan. Tadi saya ada sebut berkenaan dengan amal soleh yang merupakan ketaatan kita kepada Allah. Minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita dengan kekuatan untuk melaksanakan ketaatan. Minta kepada Allah. Jangan kita ni takut untuk minta. Kerana kalau kita lihat dalam hadis ini, ia adalah permintaan Nabi SAW. Nabi minta kepada Allah supaya letakkan rasa takut ke dalam hati kami. Kedua-dua permintaan ini adalah permintaan yang penting dalam kehidupan kita Muslimah. Kita minta kepada Allah ketakutan dalam hati kita kerana ia menghalang kita dari melakukan kemaksiatan. Ia menghalang bila kita ni takut kepada Allah ya Muslimah. Dalam hati kita ni bila kita takut kepada Allah, ia akan menghalang diri kita untuk menjadi seorang Muslimah yang pendengki, Muslimah yang pendendam, Muslimah yang dia ni betul-betul hati dia rosak. Dia akan menghalang. Hati dia tak busuk. Senang kata. Orang yang takut kepada Allah, hati dia tak busuk. Orang yang takut kepada Allah, hati dia wangi. Okey, hati dia wangi. Dia opposite. Orang yang takut kepada Allah, hatinya wangi. Sebab apa? Tak ada perkara-perkara yang busuk dalam hati dia. Dia cantik luar dan dalam. Itu yang kita inginkan sebagai seorang Muslimah. Sentiasa dia cantik luar dan juga dalamnya. Kerana apa? Dia ada ketakutan. Ini kepentingannya kita minta kepada Allah. Dan juga kepentingan kita minta kepada Allah dengan ketaatan. Allah berikan kepada kita dengan ketaatan. Kenapa? Kerana ketaatan-ketaatan yang kita lakukan kepada Allah, ia akan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Berbeza dengan yang pertama tadi. Kalau kita tidak ada rasa takut terhadap Allah, ketidaktakutan kita terhadap Allah akan menghantar kita ke neraka. Wal'iyazubillah. Kita minta perlindungan kepada Allah dari seksa api neraka.
Sebab itu tadi saya kata, kedua-dua permintaan ini amat penting dalam kehidupan kita untuk kita panjatkan kepada Allah. Kita nak bahagia, perlu ada takut kepada Allah, muslimah. Kita nak senang, perlu ada takut kepada Allah. Kita nak tenang, juga perlu ada takut kepada Allah. Semua itu, ya, daripada sudut kebahagiaan, kesenangan, ketenangan yang ada dalam jiwa kita ini, ia adalah kerana ketakutan kita kepada Allah. Yang menyebabkan kita buat banyak hal-hal ketaatan. Kita tinggalkan perkara yang mungkar, itu perkara yang tak baik. Kita buat perkara-perkara yang meletakkan kita pada satu situasi yang soleh, ya, situasi yang baik. Hal itulah yang menyebabkan kita mendapatkan ketenangan. Kita takkan jadi orang yang tenang kalau kita buat perkara-perkara yang melanggar perintah Allah, muslimah. Kita takkan jadi orang yang senang jiwa dan raganya kalau kita buat perkara-perkara yang Allah larang. Apatah lagi kalau kita nak jadi orang yang mana kita kata bahagia kalau hidup kita 24 jam penuh dengan kemaksiatan. Orang yang sebenar-benarnya bahagia, sebenar-benarnya tenang, sebenar-benarnya kita panggil memiliki kesenangan, mereka adalah orang yang memilih untuk memiliki kebahagiaan, ketenangan dan kesenangan dunia dan akhirat. Iaitu dengan melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kalau sedih bagaimanapun muslimah, ya, sunyi bagaimanapun kita ni dalam hidup kita. Namun kalau kita hiasi kesedihan kita, kesunyian kita dengan zikrullah, dengan zikir kepada Allah, dengan banyak melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah, insya-Allah kesunyian jiwa kita, kesedihan hati kita, keresahan yang ada dalam hidup kita ini, insya-Allah sedikit ataupun lama kelamaan ia akan pergi. Banyak doa kepada Allah. Ya, banyak doa kepada Allah. Dan doa kita bukan hanya semata-mata kita minta kepada Allah, ya Allah, kau berikanlah hati aku ketenang, kau beri, bukan itu. Tapi antara doa yang kita panjatkan kepada Allah ialah doa ini. Agar Allah letakkan dalam hati kita, berikan, bahagikan daripada hati kita ini dengan ketakutan, berikan dalam hati kita ini dengan ketaatan. Ketakutan dan ketaatan kita kepada Allah inilah yang akan berikan kepada kita dengan kebahagiaan, ketenangan dan kesenangan. Mudah-mudahan ketenangan, kebahagiaan dan kesenangan dunia dan akhirat. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk petang untuk pagi ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita dengan keberkatannya pada pertemuan kita untuk sebuah perbincangan yang bagi saya dia menutupi surah Qaf itu tadi kan. Masya-Allah tabarakallah, akhirnya Allah berikan kepada kita dengan lupa nak tutup slide, minta maaf. Lupa tutup slide. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berikan kepada kita dengan satu kesempatan, peluang untuk kita selesaikan perbincangan dalam surah Qaf ini yang sebenarnya bagi saya, ia banyak membentuk jiwa kita ni tau. Kalau betul-betul kita menghayati surah Qaf tu, banyak membentuk jiwa kita, banyak membentuk rasa hati kita ini agar menjadi seorang muslimah yang sabar, yang bersyukur kepada Allah, yang nak jadi penghuni syurga, ya, yang beriman secara keseluruhannya kepada apa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala tetapkan dalam kehidupan kita. Jika betul-betul kita mengikuti perbincangannya daripada awal surah Qaf itu hinggalah ke akhir surah Qaf ini, kita akan dapati bahawa firman Allah dalam surah Qaf benar-benar adalah firman yang berusaha untuk mendidik jiwa kita, ya, jiwa dan raga kita.
Mungkin sebab itu Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jauziyah memuatkan perbincangan ini dalam kitabnya. Untuk mengajarkan kepada kita, untuk beritahu kepada kita, jiwa orang yang beriman adalah jiwa yang takut kepada Allah, yang taat kepada Allah bila dia benar-benar ingin mencari kebahagiaan dan ketenangan dalam kehidupan dia. Ia bukan semata-mata tentang ketenangan dan kebahagiaan itu, tetapi bagaimana ketakutan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey muslimah, baik, terima kasih di atas perhatiannya. Kita ada di kalangan muslimah kita di sini, masya-Allah ramai yang mengucapkan terima kasih. Antaranya Kak Rohaya kita. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah Dr. Sakidah Sabtu atas perkongsian ilmu dan tim MDG. Yes, tim MDG jangan dilupakan. Ya, Kak Zah kita, Masya Allah, Tabarakallah. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas peringatan demi peringatan. Panjang pula komen-komen. Moga bermanfaat buat kami semua. Barakallahu fiqh Ustazah wa fiqh. Barakallah Kak Zah. Ya, semuanya lah kepada semua di sini. Ya, Kak Hamimah kita daripada ruangan YouTube juga ya. Alhamdulillah, terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Masya Allah, mencari ketenangan dalam hidup dalam surah Qaf. Ya betul, cari ketenangan. Sebenarnya keseluruhan Al-Quranul Karim ini adalah kita panggil ayat-ayat ataupun surah yang mengajarkan kepada kita tentang ketenangan. Jadi ini antara contohnya. Kita lihat pada satu surah sahaja, bila kita bincangkan, ia mengajar kepada kita tentang ketenangan. Bayangkan kalau kita bincangkan keseluruhan surah-surah yang terdapat dalam Al-Quranul Karim. Keseluruhannya pasti ia akan memberikan kepada kita dengan ketenangan pada jiwa. Sebab itu, ya muslimah, dalam apa jua situasi, jangan tinggalkan Al-Quranul Karim. Makin kita sedih, makin kita rasa hidup kita ni susah, makin dekatlah kita dengan Al-Quranul Karim. Kerana Al-Quran itu adalah penawar. Okay, di samping kita cuba berusaha untuk mengeluarkan diri kita daripada banyak permasalahan kehidupan kita. Kita usaha jumpa kaunselor, kita usaha untuk meluahkan apa yang kita rasa, ya kita usaha untuk cari solusi dalam kehidupan kita ini terhadap permasalahan dalam kehidupan kita. Al-Quran jangan kita tinggalkan, Al-Quran terus kita baca. Kerana Al-Quran itu adalah syifa. Ia adalah penawar keseluruhannya. Kita sekarang baca surah Qaf aja kita dapat rasa dah. Masya Allah, tabarakallah. Subhanallah. Surah Qaf ini dia betul-betul mengajar kita tentang bagaimana untuk jadi seorang muslimah yang jiwanya tenang. Bayangkan kalau surah lain semuanya kita benar-benar menghayati. InsyaAllah jiwa kita akan jadi tenang. Senang-tenangnya. Terhadap takdir Allah. Terhadap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Yang penting sekarang, yakin atau tidak. Itu saja. Yakin atau tidak. Nama sebagai seorang muslimah yang beriman kepada Allah, saya yakin kita semua yakin. Dengan firman Allah, dengan kalam Allah. Maka sebab itu, ia membentuk jiwa kita menjadi seorang muslimah yang sentiasa ingin jadi seorang muslimah yang solehah, muslimah yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Okey, muslimah, itu sahaja ya perbincangan kita untuk pagi ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua yang memberikan ucapan terima kasih. Alhamdulillah. Apa-apalah je ucapan-ucapan yang baik di situ. Ustazah pun tak boleh nak baca satu persatu dan kita pun dah hampir ke jam 12 tengah hari. Minggu depan kita akan cuti rehat ya muslimah untuk hari tasyrik kita. Okey. Dan mungkin tidak kata melampau jugalah untuk saya ucapkan selamat Hari Raya kepada semua yang mengikuti kuliah kita pada pagi ini. Okey, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal soleh kita. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Okey, selamat Hari Raya kepada semua, selamat Hari Raya Aidiladha yang bakal kita sambut. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal soleh kita ya pada awal bulan pertama ni, pada hari-hari pertama bulan Zulhijjah ini. Dan mereka yang melaksanakan ibadah korban, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal solehnya. Dan insya-Allah kita akan bertemu pada minggu yang satu lagi. Okey, minggu yang satu lagi. Berapa hari bulannya? Saya tak ingatlah. Berapa hari bulan? 28 ya, 28 hari bulan. Okey, kita akan bertemu pada 28 hari bulan. Okey, jadi so next week kita cuti.
Dah cuti, jangan cuti terus. 28 hari bulan sila kembali semula ke ruangan ini di tempat yang sama, di ruangan yang sama, di waktu yang sama, insya-Allah ya muslimah. Pada 28 hari bulan kita akan bertemu sekali lagi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita dengan kesihatan, kelapangan masa untuk kita bertemu sekali lagi pada 28 hari bulan Julai. Saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Semua selamat hari raya. Selamat hari raya.